Hai kepada semua pendengar dan peminat ruangan fiction Syasha. Aku juga merupakan salah seorang peminat ruangan ini. Aku selalu membaca kebanyakan cerita-cerita seram yang disiarkan dalam ruangan ini. Tapi ini kali pertama aku ingin berkongsi pengalaman seram yang mungkin tak seberapa seram. Sebelum memulakan cerita atau pengalaman yang aku lalui, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada admin ruangan fiction Syasha kerana sudi menyiarkan cerita aku nih. Sebelum memulakan cerita, aku ingin kenalkan diri aku. Nama aku Rina. Aku bekerja sebagai seorang jururawat di sebuah hospital. Ini adalah salah satu pengalaman aku beberapa tahun yang lalu, tapi masih segar diingatan. Masa ini, aku bertugas di sebuah ward multidisiplin perempuan yang akan menempatkan semua pesakit wanita dari semua jenis disiplin. Cerita yang aku alami ini berlaku pada satu hari, di mana aku dijadwalkan untuk bertugas shift malam. Macam biasa, pada hari itu aku masuk pada pukul 9 malam dan mulakan rutin macam biasa. Selepas menerima report dari rakan aku yang bertugas di shift sebelumnya, aku memulakan tugas dan kira-kira pada pukul 11 malam. Aku telah menutup lampu di kubikel bagi memberi ruang untuk pesakit tidur dengan tenangnya. Lebih kurang pada pukul 12.30 malam, aku berjalan dari kubikel depan dan menuju ke kubikel belakang, di mana aku bertugas pada malam itu. Ini bertujuan untuk memastikan keadaan pesakit sentiasa dijaga dan diawasi, maupun pesakit sedang tidur. Kubikel aku ni adalah kubikel yang paling belakang, dan ruang paling belakang tu adalah tandas. Dan di bahagian luar setiap tandas, kami akan letak dua jenis tong sampah. Satu berwarna biru untuk membuang sampah-sampah biasa, dan satu lagi berwarna kuning, dan ini untuk membuang sampah kotor seperti tisu, karton, atau sebarang benda yang mempunyai cecair seperti darah. Malah tuala wanita juga dibuang dalam tong kuning. Pada malam tu, selepas memastikan semua pesakit yang sedang tidur, aku ingin berpatah balik ke pantry bagi mengisi perut aku yang lama berbunyi. Ketika aku hendak berpatah balik ke depan, aku terdengar bunyi yang pelik dari belakang, dari ruangan tandas. Tapi aku fikir mungkin ada pesakit yang dah bangun di depan dan mungkin mereka sedang membuat sesuatu. Sebab memang itu menjadi kebiasaan. Kadang-kadang pesakit akan bangun waktu tengah malam dan makan. Jadi aku pun tak fikir bukan-bukan. Masa aku nak berjalan ke depan, aku dengar bunyi itu balik. Dan memang dah datangnya dari arah tandas dan bukan dari arah depan. Langkah aku terhenti dan aku makin menjadi cuak. Sebab di tandas tadi tiada sesiapa pun. Bunyi itu masih kedengaran. Lama aku meneliti bunyi itu, dan itu adalah bunyi seolah-olah ada seseorang tengah godek atau membuka plastik dengan rakus. Walaupun aku bukanlah seorang yang kental atau berani, tapi aku beranikan juga diri aku nak pergi tengok apa pula benda di belakang tu yang menyusahkan aku pada malam-malam buta ni. Walaupun dalam hati rasa macam tak payahlah pergi tengok, tapi aku ambil keputusan untuk mengintai dari tepi dinding tandas sebelum pergi tengok secara direct. Ruangan tandas ni selalu diletakkan dengan sebuah cermin yang panjang untuk kegunaan pesakit. Malah depan tandas ada 2 buah singki, dan di bawah singki itulah kami selalu letak tong sampah biru dan kuning tu. Jadi sebelum pergi terus ke tandas, kita masih boleh tengok pesakit mana yang berada di depan tandas melalui cermin panjang tu. Jadi aku pun pergi menghampiri tandas dan mengintai dari tepi dinding untuk lihat melalui cermin tu. Alangkah terkejutnya aku dengan apa yang aku tengok di cermin tu. Nasib baik jugalah
aku tak pergi tengok secara direct di depan tandas tu. Aku nampak sebuah imej perempuan dari arah belakang, rambut mengurai, macam tak pernah pakai sikat seumur hidup, dan pakaian yang dipakainya sangat kotor, dan yang pasti bukan pakaian hospital. So, sahlah, itu bukan pesakit. Sumpah, masa tu aku rasa macam nak tercabut nyawaku, walaupun belum nampak muka dia lagi. Sebab perempuan tu tengah duduk mencangkung di atas lantai dan tunduk mencari sesuatu dalam tong kuning yang kita guna untuk membuang semua sisa klinikal. Cara dia robek tong tu nampak sangat dia bukan cleaner. Apa jada cleaner nak duduk mencangkung pungut sampah malam-malam buta ni. Lagi-lagi sampah kotor macam tu. Aku terus mengambil keputusan untuk cabut terus dari tempat tu tanpa menoleh belakang lagi. Sampaikan pesakit pun aku tak pandang. Sampai dekat kaunter nurse di bahagian paling hadapan, aku duduk dan aku tak ceritakan apa-apa pada rakan satu shift pada malam tu. Sampai ke pagi esoknya, aku ambil keputusan untuk duduk dan buat report di kaunter saja. Malah, kawan aku pun pelik tengok perangai aku. Sebab aku ni jenis suka duduk di kubikel sendiri, menghadap pesakit sambil buat kerja. Sampailah keesokan awal pagi tu, lebih kurang pukul 4 pagi. Cleaner datang untuk mengutip semua sampah. Dan sampai saja cleaner di tandas paling belakang tu, di mana benda tu mencari sesuatu, cleaner terus membebel. Siapalah yang tak reti nak buang pet ni, sampai buang atas lantai ni, berterabur atas lantai. Cleaner mulalah membebel sebab dia ingat pesakit buang pet di atas lantai. Aku pun pergi ke tempat tu dan tengok apa yang membuat makcik cleaner tu marah. Dan aku tengok ada pet di atas lantai dengan keadaan terbuka. Lalu aku pun diam, tak berani nak cakap pada makcik tu. Takut dia ingat aku mereka cerita. Selepas tu, aku pun menceritakan insiden ni pada kawan-kawan aku yang bekerja dengan aku pada malam tu. Dan salah seorang kawan aku pun kata, patutlah kau duduk buat report di depan sampai tak pergi ke belakang langsung. Malah kau panggil aku teman pergi tengok pesakit. Kami pun gelak-gelak pagi tu. Kami semua pun ada pengalaman kami sendiri. Cuma pengalaman yang berbeza-beza. Sekian saja pengalaman aku yang mungkin tak berapa seram. Tapi cuma orang yang alami saja akan tahu macam mana perasaan masa tu. Sekian, terima kasih.